Melalui video ini, saya akan membincangkan topik yang berkaitan dengan annuity. Untuk makluman semua pelajar, topik 3 annuity ini ialah kesinambungan daripada topik yang kedua, iaitu bunga yang telah saya jelaskan dalam video yang sebelum ini. Di mana topik bunga berkaitan dengan nilai hadapan dan juga nilai kini bagi wang. Okey, umumnya ada topik ini mempunyai beberapa bahagian. Seperti biasa, bahagian 3.1 ialah pengenalan. Kemudian akan diikuti dengan nilai hadapan bagi annuity, bahagian 3.2. Bahagian 3.3 iaitu nilai kini bagi annuity, dan bahagian 3.4 berkaitan dengan aplikasi untuk annuity, iaitu kita fokus pada pelupusan pinjaman. Cuma dalam video kali ini saya akan fokus pada dua bahagian saja, iaitu bahagian 3.1 pengenalan dan juga bahagian 3.2 nilai hadapan bagi annuity. Okey, apakah yang dimaksudkan dengan annuity? Dari segi definisi, annuity ialah satu siri pembayaran yang dibuat pada tempoh yang tetap dalam satu jangka masa. Tempoh yang tetap ini ialah tempoh bayaran ataupun payment period, dan jangka masa bayaran juga dikenali sebagai syarat annuity. Secara umumnya, bayaran annuity tidak semestinya sama pada setiap tempoh, tetapi dalam aplikasi ataupun dalam kelas, dalam kuliah, dalam pengajaran, kita andaikan bayaran tersebut adalah sama dan tetap pada sepanjang tempoh. Contoh bagi annuity ialah seperti simpanan wang yang secara berkala, secara tetap dalam akaun simpanan, wang yang kita laburkan, wang pelaburan yang dengan sejumlah amount yang sama pada tempoh-tempoh tertentu dalam akaun-akaun pelaburan, ataupun seperti bayaran balik pinjaman peribadi, bayaran balik pinjaman perumahan dan kenderaan. Selalunya bayaran balik pinjaman perlu dibuat secara berkala, sama ada setiap bulan ataupun setiap tahun. Okey, annuity boleh dibahagikan kepada dua, iaitu annuity biasa dan juga annuity biasa dan juga annuity matang. Annuity biasa ialah bayaran berkala tadi yang dibuat pada akhir tempoh, seperti pada akhir tahun pertama, pada akhir penghujung tahun yang kedua, penghujung tahun yang ketiga dan seterusnya. Mana kalau annuity matang ataupun annuity due ialah bayaran yang dibuat pada awal tempoh, iaitu awal tahun pertama, awal tahun kedua, tahun ketiga dan seterusnya. Cuma dalam kebanyakan contoh yang diberikan dalam kuliah, kita akan merujuk pada annuity biasa, iaitu bayaran yang dibuat pada akhir tempoh. Okey, cuba kita lihat apa yang dinamakan sebagai nilai hadapan annuity. Lazimnya dalam topik yang kedua kita telah belajar nilai hadapan bagi wang, manakala nilai annuity ialah berkaitan dengan penjumlahan semua nilai hadapan, iaitu penjumlahan nilai hadapan semua bayaran di mana bayaran tersebut dibuat pada akhir tempoh, iaitu annuity biasa. Contohnya, katalah RM RM100, anda mempunyai RM100 dan anda wang tersebut disimpan dalam sebuah akaun bank, pada setiap penghujung suku tahun selama 3 tahun. Jadi yang dimasukkan sini ialah wang RM100 disimpan pada setiap suku tahun selama 3 tahun, dan akaun simpanan tersebut memberikan kadar faedah 8% setahun di compound setiap suku tahun. Jadi kalau kita lihat pada contoh ini, apa yang boleh kita faham ialah simpanan RM100 dibuat pada setiap penghujung suku tahun. Iaitu dalam setahun ada 4 suku tahun. Jadi nilai wang yang disimpan dalam setiap tahun ada RM400, iaitu ada 4 kali simpanan. 100 pada penghujung suku tahun pertama, penghujung suku tahun kedua, ketiga dan keempat, sehinggalah selama 3 tahun. Jadi jumlah wang yang disimpan ialah sebanyak RM1,200. Manakala kadar faedah yang diberikan ke atas simpanan tersebut ialah kadar faedah 8% di compound ataupun dikira setiap suku tahun. Lagi sekali, oleh kerana kadar faedah tersebut di compound setiap suku tahun, bermaksud setiap tahun, dalam satu tahun, kadar faedah tersebut dikira 4 kali. Manakala dalam tempoh 3 tahun, kadar faedah tersebut dikira 12 kali. Oleh yang demikian, kadar faedah 8% yang 8% setahun pada setiap suku tahun, kita perlu bahagikan dengan 4, sebab dalam setahun ada 4 suku tahun. Jadi setiap kali dikira kadar faedah yang digunakan ialah
8% bagi 4 sama dengan 2%. Jadi berdasarkan maklumat ni, kita boleh ringkaskan maklumat ni dalam bentuk seperti rajah yang ini. Andaikan kita ada 12 tempoh, iaitu kita ada simpanan sebanyak RM100 disimpan pada penghujung setiap suku tahun selama 3 tahun. Jadi dia melibatkan 12 tempoh, iaitu 4 tahun kali dengan 3 tahun sama dengan 12 tempoh. Dan setiap kali penghujung tahun kita andaikan wang tersebut adalah sebanyak RM100. Jadi kalau kita lihat dalam contoh ini, kadar faedah yang dikenakan, yang diberi ialah 8% setahun, dikompaun setiap suku tahun. Jadi dalam setiap kali dikira, kadar faedah yang digunakan ialah 8 bagi 4 sama dengan 2% seperti yang saya sebut tadi. Jadi kalau bila kita cuba memahami nilai hadapan annuity, dia adalah seperti berikut. Wang RM100 yang pertama yang disimpan pada penghujung suku tahun pertama, wang tersebut kita andaikan akan disimpan sepanjang tempoh 3 tahun. Daripada penghujung suku tahun pertama sehinggalah penghujung suku tahun suku tahun yang keempat, tahun yang ketiga, iaitu pada tempoh yang ke-12. Jadi wang tersebut akan disimpan sepanjang tempoh tersebut dengan kadar faedah yang diterima ialah 2% pada setiap suku tahun. Oleh kerana wang tersebut disimpan pada penghujung suku tahun yang pertama, kadar faedah yang akan diterima oleh nilai wang tersebut hanya melibatkan baki suku tahun yang lain, tidak termasuk suku tahun yang pertama, kerana wang tersebut hanya disimpan pada suku tahun yang pertama. Jadi ada 11 tempoh lagi di mana wang RM100 yang pertama tersebut akan menerima faedah. Jadi ini adalah sebenarnya konsep nilai hadapan bagi wang, seperti yang kita belajar dalam topik yang kedua, dalam video yang saya tunjukkan dalam topik yang kedua, iaitu nilai hadapan bagi wang S sama dengan P kali 1 campur R kuasa N. S ialah nilai hadapan, P ialah nilai semasa, R ialah kadar bunga yang diberikan, N ialah berapa tempoh. Jadi berdasarkan contoh ini, P yang terlibat ialah 100, iaitu wang RM100. Kadar faedah yang dikira ialah 0.02, iaitu 2%. Manakala N ialah 11. Seperti yang saya jelaskan, kenapa 11? Sebab wang RM100 yang pertama hanya disimpan pada penghujung tempoh yang pertama. Jadi untuk tempoh yang pertama, wang tersebut tidak mendapat apa-apa faedah ataupun kadar bunga. Jadi ada baki 11 lagi, 12 tolak 1 sama dengan 11, di mana wang tersebut menerima layak untuk mendapat faedah. Jadi berdasarkan formula tersebut, bila kita kira, kita akan dapat 100 kali 1 campur 0.02 kuasa 11 sama dengan 124.34. Jadi wang RM100 yang disimpan pada penghujung suku tahun yang pertama mempunyai nilai hadapan dia pada penghujung suku tahun yang keempat, tahun yang ketiga, iaitu tempoh yang ke-12. Nilai dia adalah, nilai hadapan dia ialah 124.34. Begitu juga untuk tempoh yang kedua. RM100 kedua disimpan pada suku kedua tahun yang pertama. Jadi dia akan melibatkan 10 tempoh, ada 10 suku tahun lagi. Jadi dengan P yang sama masih 100, R yang sama, cuma kali ini ialah kuasa 10. Jadi nilai hadapan bagi wang ialah RM121.90. Dan pada suku tahun yang ketiga, tahun yang pertama, pada penghujung suku tahun ketiga, tahun yang pertama, wang sebanyak RM100 tersebut juga disimpan. Jadi kita akan dapat nilai hadapan dia ialah seperti berikut, iaitu 100 kali 1 campur 0.02 kuasa 9 sama dengan RM191.51. Dan proses tersebut diteruskan untuk penghujung pada tempoh yang keempat, iaitu suku tahun yang keempat, tahun pertama, suku tahun yang pertama, tahun yang kedua, sehinggalah pada suku tahun yang keempat, tahun yang ketiga, iaitu tempoh yang ke-12, kita akan dapat satu siri nilai hadapan. Cuma yang menariknya, wang yang disimpan pada wang yang terakhir disimpan, iaitu pada penghujung suku tahun keempat, tahun ketiga, iaitu tempoh yang ke-12, wang tersebut tidak mendapat apa-apa faedah lagi. Jadi nilai hadapan dia ialah sama, iaitu sama dengan 100 seperti yang dinyatakan. Jadi untuk mengira nilai hadapan, sebelum itu, apa yang kita buat ini ialah sebenarnya kita mengira nilai hadapan bagi wang satu persatu. Tapi oleh kerana
dia melibatkan satu annuity, iaitu simpanan secara berkala. Nilai annuity tersebut, nilai hadapan bagi wang tersebut, seperti yang saya highlightkan ini, kita perlu jumlahkan ke semua nilai hadapan bagi wang. Kalau lihat kat sini kita ada 12 nilai hadapan bagi wang, iaitu untuk mendapatkan apa yang dinamakan sebagai nilai hadapan bagi annuity ataupun jumlah nilai hadapan. Jadi bila kita jumlahkan, kita akan dapat nilai adalah RM1,341.21. Ini kalau kita gunakan konsep, kita gunakan konsep nilai hadapan bagi wang. Namun begitu, terdapat juga satu formula yang meringkaskan pengiraan tadi, iaitu formula bagi nilai hadapan bagi annuity, iaitu seperti yang telah saya maklumkan tadi, itu adalah jumlah nilai hadapan, perjumlahan semua nilai hadapan, dan formula tadi boleh diringkaskan seperti berikut: S sama dengan R darab 1 campur R kuasa N tolak 1 bagi dengan R, di mana S ialah nilai hadapan bagi annuity, R besar ialah bayaran annuity bagi setiap tempoh, R kecil ialah kadar faedah bagi setiap tempoh, dan N ialah bilangan tempoh. Jadi kalau kita balik semula pada contoh tadi, kita ada RM100 yang disimpan dalam sebuah akaun bank pada setiap penghujung suku tahun selama 3 tahun, di mana kadar faedah yang diberikan ialah kadar faedah simpanan yang diberikan ialah 8% setahun dikompon setiap suku tahun. Jadi kalau berdasarkan formula nilai hadapan annuity, kita dapati S iaitu nilai hadapan annuity, R besar ialah RM100 tadi, kadar bunga bagi setiap tempoh ialah 0.02 ataupun 2%, dan tempoh dia sama dengan 12. Jadi bila kita kira berdasarkan formula tadi, kita akan dapat jawapan yang sama, iaitu RM1,341.21. Jadi kalau anda gunakan calculator seperti yang saya tunjukkan ini, itu kita akan tekan 100 darab 1 campur 0.02 kuasa 12 tolak 1 bagi 0.02. Jadi bila kita selesaikan, kita akan dapat nilai dia ialah RM1,341.21, iaitu sehingga 2 titik perpuluhan. Dan kalau kita balik semula pada kalau kita lihat contoh yang lain, contoh-contoh yang lain, katalah saya mempunyai contoh ini, kita andaikan anda menabur RM500 setiap penghujung tahun dalam satu skim pelaburan ASB dari tahun 2020 sehingga tahun 2029. Pelaburan tersebut memberikan kadar faedah secara tetap, iaitu 5% setahun dikompon setiap tahun. Soalan dia, berapakah jumlah pelaburan anda pada penghujung tahun 2029? Dan berapakah jumlah faedah yang diperolehi sepanjang tempoh pelaburan tersebut? Jadi kalau kita lihat semula pada soalan, jumlah yang dilaburkan ialah RM500 pada setiap penghujung tahun, dari tahun 2020 hingga 2029. Jadi dia melibatkan annuity. Itu ialah nilai R besar dia sama dengan 500. Manakala daripada tahun 2020, daripada penghujung tahun 2020 hingga penghujung tahun 2029, dia melibatkan 10 tahun. Dan pelaburan tersebut memberikan kadar faedah secara tetap, iaitu 5% setahun dikompon setiap tahun. Jadi setahun hanya kira sekali, setiap kali dikira dalam setahun ialah sebanyak 5%. Jadi R kecil dia, kadar faedah dia ialah 0.05. So berapakah jumlah 0.05 yang kita perlu satu lagi maklumat. Jadi oleh kerana kadar bunga dikompon setahun sekali selama 10 tahun, jadi N dia sama dengan 10. So berapakah jumlah pelaburan pada penghujung tahun 2029? Jadi kalau berdasarkan formula annuity, jadi R besar dia ialah 500 darab dengan 1 campur kadar bunga 0.05 untuk selama N dia sama dengan 10. Tolakkan dengan 1 dalam formula, bagi 0.05 dan kemudian selesaikan, nilai dia sama dengan 6288.94, iaitu 6288.95 sen. Ini nilai hadapan ataupun nilai jumlah pelaburan yang anda perolehi pada penghujung 2029.
Okay, soalan yang kedua tadi ialah berapakah jumlah faedah yang diperolehi sepanjang tempoh pelaburan tersebut. Okay, jadi tadi kita tahu jumlah pelaburan yang diterima ialah 6,288.95. Jadi jumlah faedah adalah bersamaan dengan 6,288.95 ditolakkan dengan setiap penghujung tahun kita simpan 500 selama 10 tahun. Jadi iaitu dia akan jadi selama 10 tahun. Itu dia bersama dengan 5,000. Jadi bila ditolakkan dengan nilai pelaburan yang diterima dengan nilai pelabur dengan wang yang kita simpan, kita akan dapat sejumlah 1,288.95. Dan ini adalah nilai faedah, itu jumlah faedah yang diperolehi sepanjang tempoh 10 tahun tersebut. Okey, itu sahaja untuk kali ini. Itu bahagian nilai hadapan bagi annuity. Okey, untuk bahagian nilai kini dan juga proposan pinjaman, kita akan sambung di video-video yang lain pula. Okey, sekian, terima kasih, sampai berjumpa lagi.